Bab fadl man ya'ulu yatiman lahu. Bab pada menyatakan tentang kelebihan memelihara atau menanggung yatiman lahu, anak yatim miliknya. Maksudnya ditanggung oleh siapa? Dalam definisi maksud anak yatim itu ialah anak yang kehilangan bapa, kematian ayah. Jadi bila dia sebut di sini kelebihan menjaga anak yatim sendiri ini, dia rujuk kepada ibu tunggal. Maksudnya ganjaran kelebihan yang disediakan oleh Allah kepada seorang ibu yang meneruskan tugas menjaga anak yatim, yakni anak kandung dia yang kematian ayah, kehilangan suami. Jadi tanggungjawab nafkah ataupun tanggungjawab mengasuh, mendidik itu balik kepada ibu dia sahajalah. Ibu yang bersendirian meneruskan kehidupan, menanggung anak yatim tersebut yang kehilangan suami. Bagi dia kehilangan suamilah, bagi anak-anak itu kehilangan isteri. Okey, kehilangan bapa. Dapat. Okey. Abul Yaman meriwayatkan daripada Syuaib mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Beliau berkata, Abdullah bin Abu Bakar memberitahuku bahawa Urwah bin Az-Zubair mengkhabarkan kepadanya bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang kepadaku seorang wanita yang membawa 2 orang anak perempuannya. Ini berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ja'atni, telah datang kepadaku, maksudnya pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita. Itu yang kita kata ibu tunggal tadi ni. Maksudnya seorang wanita yang kehilangan suami ni. Dia inilah yang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia datang bersama-samanya ma'aha ibnatan, 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan. Apa tujuan wanita ni datang? Fasa'alatsni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Dia datang meminta sedekah. Dia datang minta sedekah. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bab yang dikatakan dengan larangan meminta-minta. Larangan meminta-minta kecuali kepada 3 golongan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan meminta-minta ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan orang yang suka meminta-minta, dia tidak berusaha dengan qudrah, kemampuan dia sendiri, dia akan bangun esok pada hari kiamat dalam keadaan tidak mempunyai isi di muka dia. Maksudnya dia bangkit dalam keadaan tidak ada muka, ada tulang saja. Kerana muka ini merupakan tempat maruh. Sebab itu apa-apa yang berkaitan dengan maruh ni orang suka guna muka lah. Jaga air muka. Kan? Dia tak kata jaga air apa. Benda-benda lain kan. Dia kata jaga air muka. Jangan malukan, jangan conteng arang di muka, kan, di wajah dan sebagainya. Jadi kata para ulama,
Nabi SAW memberikan ancaman itu kerana orang yang suka meminta-minta ini tidak ada maruah. Dia telah menggadaikan maruah dia, aib dia. Dengan sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang lelaki itu pergi masuk ke dalam hutan membawa kapak, kemudian dia potong kayu-kayu api, dia tanggung di belakangnya, dia pergi jual di pasar. Itu lebih mulia, lebih bermaruah daripada dia meminta-minta. Bahkan ada hadis Nabi SAW menyatakan, tidak ada rezeki, tidak ada makanan yang lebih baik melainkan daripada hasil tangan dia sendiri. Nabi kata tidak ada rezeki, tidak ada sumber pendapatan yang lebih baik melainkan yang dapat, yang hasil daripada tangan, artinya daripada bekerja. Dan kalau tuan-tuan boleh tengok, boleh selami perbuatan meminta-minta ni, kita boleh tengok dalam perangai sebahagian lah, bukan semua, asnaf zakat ni, golongan yang terima zakat ni, sebahagiannya memang pemalas, selesa dalam keadaan susah tu. Dia sudah jadi satu budaya, dia suka, selesa, seronok meminta-minta. Bahkan sebahagiannya tak mau keluar. Bukan semua, sebahagian tak mau keluar. Kan? Ada orang buat penempatan bagi duduk sementara ya. Semua percuma lah di situ. Tak mau keluar. Tak mau keluar. Pemalas. Bagi belah ikan, ikan mampu. Bagi belah sayur, sayur mampu. Mati. Sebab kalau berjaya kena keluar. Duduk di situ dapat duit percuma bulanan. Rumah percuma. Semua ditanggung. Tengok, ini satu budaya yang buruk, yang agama tak suka. Sebahagian macam tu. Marah ni main bulan Ramadan ni. Kalau nama kena potong, tak dapat duit tu, yang 600 tu. Dah berpuluh tahun. Duk dapat, tiba-tiba tak dapat, marah. Kan? Dah dia dapat pula, nak recommend pula. Anak dia pun dapat semua. Menantu pun nak bawa nama. Sebab itu kita kena, bukanlah kita tak bagus bagi bantuan ni, tapi kita kena tengok, setengah tu memang hidup di atas bantuan. Jadi agama tak suka. Melainkan 3 golongan. Ada 3 golongan sahaja yang dihalalkan, boleh meminta-minta. Pertama, orang yang ditimpa musibah, rumah terbakar, banjir, berlaku kemalangan, kecelakaan, kemusnahan, musibah, ada kes berlaku pada dia, dibenarkan dia meminta-minta sehinggalah terangkatnya musibah itu. Yang ni halal, boleh. Iaitu orang yang ditimpa musibah, rumah dia terbakar ke, banjir ke, anak dia sakit ke, dia sendiri sakit ke, apa ke, ada musibah, ada satu benda yang Allah uji dia, dia boleh meminta-minta. Yang kedua, orang yang berhutang, hutang yang sangat berat, hutang yang sangat besar, dia boleh meminta-minta untuk membantunya melunaskan hutang tersebut. Ini juga dibenarkan untuk dia meminta-minta. Yang ketiga, orang yang dikenali sebagai miskin, memang benar-benar miskin, bukan buat-buat miskin. Memang miskin betul. Dan masyarakat kenal, kata dia memang orang susah. Dia berusaha, dia dah kerja, dia dah ikhtiar, dia dah cuba, tapi masih tak cukup. Dia boleh meminta-minta untuk menampung kehidupan dia. Selain daripada 3 golongan ini, dilarang untuk meminta-minta. Itu apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi wanita ni masuk dalam kategori mana?
dia masuk dalam kategori miskin lah. Sebab dia tak ada suami. Suami dia tak ada kan. Dia tak ada suami. Dia terpaksa menanggung 2 orang anak dia. Maka dia layaklah untuk meminta-minta. Jadi dia mari ke rumah Aisyah ni. Dia minta kepada Aisyah radhiyallahu anha makanan. Dia minta makanan. Nampak? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ni dia sebut falam tajid indi. Aku pun tak ada apa nak makan. Ini dia pergi rumah Nabi ni. Tak ada apa nak makan, tak ada apa nak bagi. Nampak? Okey. Illa tamrah wahidah. Kecuali kata dia ada sebiji kurma. Nampak? Okey, tuan-tuan hadirin mukminin. Tang tu dulu saat kita berhenti. Dalam Islam, pertama, banyak benda kita boleh hurai ni, tang ni saja. Wanita tu pergi, dia minta sedekah, dia boleh minta lah pasal dia orang yang layak, orang yang dibenarkan meminta. Selesai bab tu. Aisyah radhiyallahu anha, dia sendiri tak ada apa. Okey? Dalam agama, kita ada bab al-ithar. Mendahulukan, mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita. Agama suruh. Maksudnya kalau boleh, dalam urusan dunia, kalaulah kata kita tu, kita pun nak, tapi kita tengok ada orang yang lebih susah, ada orang yang lebih layak, ada orang yang lebih memerlukan. Kalaulah iman kita itu kuat, iman kita tu kukuh, kita buktikan dengan kita mendahulukan orang lain. Ini hebat. Inilah antara sebab kenapa Allah puji orang-orang Ansar. Kerana bila orang-orang Muhajirin ni, Mekah mereka ithar, memberikan keutamaan kepada orang-orang Mekah. Walaupun kata Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu mendahulukan orang-orang Mekah tu lebih daripada diri mereka, walaupun mereka tu sendiri tak ada. Itu ithar. Jadi Aisyah dalam kisah ni hebat. Sebab dia masuklah rumah dia, tak ada apa. Ada satu tamar. Yang tu saja makanan yang dia ada. Dia ambil makanan tu, dia lupa fikir diri dia, dia tak fikir tentang diri dia, dia pergi bagi dekat dia tu. Habis makanan tu. Dia nak makan sekali, dia kena cari lain pula. Ini satu benda kita boleh buat. Satu lagi, kalau kita tak bagi pun tak apa. Kalau kita tak bagi pun tak apa. Sebab dalam agama, sedekah adalah daripada harta lebihan kita. Sebab itu, sedekah ni dia ada turutan dia. Wabda biman ta'ul. Nabi kata, mula-mula wabda, mulakan biman ta'ul, dengan orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. So dalam susunan tertib duit kita, harta kita, kita mula pertama diri kita lah. Keperluan diri kita dan keperluan keluarga kita. Maksudnya daripada gaji kita tu, pendapatan kita tu, perbelanjaan untuk diri kita, perbelanjaan untuk keluarga kita, lebihan itu barulah kita sedekah. Maknanya kalau kita sendiri tak cukup, atau kita sendiri tak lepas, kita janganlah bagi banyak, jangan tak bagi langsung. Kalau kira tak cukup ni, bila yang cukup? Kan? Duit 20,000 dalam bank pun duk tanya, tak apa ada. Taklah ada lah sikit-sikit tu, tak apa nak cukup, lepaslah bidah saya.
Kan? Cek di tabung haji itu 600-700 ribu deh. Kan? Tapi duk tak ada situ. Artinya apa? Agama tak benarkan kita. Pasal itu agama ni dia pertengahan. Kedekut sangat pun tak boleh. Boros, belanja, sedekah sampai memudaratkan diri dia pun tak boleh. Artinya bila dia nak bagi itu baina qawama, artinya pertengahan. Dia bagi itu untuk dia ada. So kalaulah kita tengok dalam keadaan ni, kalau Aisyah tak bagi pun tak apa. Sebab untuk dia sendiri tak ada. Itu agama. Agama bukan maksudnya bagi sampai memudaratkan diri. Tapi kalau iman dia kuat, maksudnya dia bagi itu nanti dia cari lain, dia usaha ke apa ke, dia redha ke apa, tak apalah. Tapi kalau bagi sampai duk ungkit, duk sebut, duk cerita tu ya, tak payah bagi ya. Kan? Ini antara yang kita boleh ambil faedah. Jadi dia pertengahan lah. Tuan-tuan sedekah macam contoh. Ramadan. Ada lebihan sikit, tuan-tuan bagi. Walaupun bagus bagi dalam bulan Ramadan ni, jangan bagi sampai tuan-tuan pula jadi asnah. Dulu saya kaya. Lepas saya bagi, saya pula jadi asnah. Tak boleh ya. Kan? Dia pertengahan. Nampak? Tapi agama tak suka juga orang yang kedekut ni. Yang saya kata tadi, kedekut sampai tak bagi apa ni. Kan? Kita macam mana? Hang tak bagi sikit ke? Dok lagi ikut. Dok lagi ikut tu. Sampai kita usung dia. Lepas tu sambil usung kita kata, dok lagi ikut. Jadi ini pertengahan. Sambung balik. Jadi apa berlaku pada cerita ni? Aisyah radhiyallahu anha bagi. Tapi dia tak sambung, dia tak berhenti sampai situ. Kita tengok. Dia kata, fa'ataituha, aku pun bagilah pada perempuan tadi ni. Faqasamatha baina ibnatayha. Dia telah qasamat. Dia telah bahagikan kurma itu di antara dua anak perempuan dia. Thumma qamat fa kharajat. Lepas tu dia pun balik. Dia sendiri tak makan. Dia sendiri tak makan. Fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu. Bila Nabi masuk mai dalam rumah ni, Nabi balik, aku pun ceritalah peristiwa tadi. Faqal, bila Nabi dengar, Nabi pun bersabda, man yali min hadhil banat syai'a, sesiapa yang diberikan atau dikurniakan anak al-banat. Al-banat ni jamak kepada bintun, anak-anak perempuan. Sesiapa yang diberikan anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada mereka. Saya kita akan syarah berbuat baik tu. Kunna lahu sitran, maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi bagi si ibu atau si bapa tersebut sitran. Sitran ni tirai, langsir. Sitran ni sitir. Sebab itu yang orang perempuan ni, yang ni kita panggil sitir. Lepas tu benda yang kita letak depan kita masa semayang tu kita panggil sutrah. Ini pun kita nak peringat. Tu imam kena bertindak. Ni esok malam ni. Malam ni bukan esok malam. Malam ni ramai-ramai. Tolong habaq sepatah. Tuan-tuan yang mai ni, semua jemaah ni saya nak pesan lah. Apa dia? Sat lagi mau kalau nak semayang sunat, tolonglah cari sutrah. Pasal fahamlah. Duk biasa semayang di rumah. Lepas tu nak mai semayang di masjid, dia terkejut sikit lah. Kan? Tambah dengan tak ada sejadah apa semua ni, dia pacak ikut dan. Jadi kita kena peringat. Kata siapa-siapa yang nak semayang sunat, bukan kata hak yang tak pernah mai, yang mai pun tak heran. Mai yang ikut dan sutrah.
Sutrah ni benda yang jadi bila ramai-ramai ni dia lintah ikut suka, itu melambangkan apa? Kejahilan. Yang peliknya yang mengaji duk dengar pun tak ada sutrah, kita pun tak tahu dengar apa. Leno sutrah berat sutrah ni. Nabi kata kalau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu, lau ya'lamun al-marru, kalau tahu yang duk lintah tu, kalau yang lintah tu tahu, dia akan tunggu lama mana? Dalam hadis tu sebut lama mana tunggu? Dalam hadis tu sebut 40 cuma rawi itu dia terlupa 40 tahun ke 40 apa kan? Tapi kata para ulama menunjukkan berat sampai dia sanggup tunggu. Daripada tak ada berjanggut. Kan? Daripada rambut hitam sampai rambut putih. Lama hang tunggu. Hang tengok rambut dah golah. Tak keluar-keluar lagi daripada masjid ni kat 40 tahun lah. Dia sanggup tunggu. Apa maksud dia? Berat lah. Benda tu besar. Sampai Nabi bagi warning. Tapi kita take for granted. Pandang kecil. Pandang apa? Pandang benda tu ringan. So beware. Nanti malam Sabtu ni pesan. Siapa-siapa yang mari semayang ni, tolong ambil berat ni. Kalau nak semayang sunat boleh. Tolong semayang jangan. Biasalah orang kita. Lagi tang pintu, lagi dia syok. Dia nampak pintu, dia cari pintu. Dia cari pintu, bukan dia cari sutra. Dia cari pintu, nak baca. So bagi tahu kalau nak semayang, tang pintu jangan semayang peringat. Biasalah untuk mengingatkan orang-orang yang setahun sekali ini. Kemudian kita sambung balik. Tang mana tadi? Sutrah kan? As-sitir. So kata Nabi SAW, dia akan menjadi sutrah. Sutrah itulah penghadang antara si bapa tu dengan neraka. Jadi ini hadis yang kita baca pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kata para ulama, di dalam hadis ini Allah mengangkat Rasulnya mengistimewakan anak perempuan. Nabi menyatakan sesiapa yang diberikan anak perempuan. Kata para ulama, ada beberapa sebab kenapa anak perempuan ini diangkat lebih daripada anak lelaki. Nombor satu, kerana untuk menghapuskan kepercayaan dan budaya jahiliyah. Dahulu orang-orang Arab, apabila mereka mendapat anak perempuan, ia merupakan suatu perkara yang dibenci dan dianggap sebagai bala. Jadi Nabi mari nak bantah, nak benteras, nak buang kepercayaan anak perempuan tu sial, anak perempuan tu bala, anak perempuan itu musibah, anak perempuan itu satu yang memalukan. Jahiliah percaya. Dan memang berlaku pembunuhan anak perempuan ni. Pasal itu dalam Quran, anak-anak perempuan ni akan tanya kepada ibu bapa dia, pasal apa bunuh dia? Bi ay dzambin qutilat. Kan kita baca dalam Quran kan ada ayat bi ay dzambin qutilat. Anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ni dibunuh ketika kecil tu, dia akan bertanya kepada bapa dia, bi ay dzambin, di atas dosa apa? Qutilat. Hampa bunuh aku dulu. Apa salah aku? Berlaku pembunuhan anak perempuan ni kerana apa? Sial ni lah. Dan kita tengok sesetengah pahaman budaya masyarakat, dia tak apa suka anak perempuan. Setengah-setengah. Dia suka anak lelaki. Kan? Mungkin pengaruh jahiliah. Macam-macam lah cerita pasal anak perempuan ni. Kan? Yang semua itu daripada kepercayaan karut. Kan? Kepercayaan karut. Lelaki dan perempuan ni tak ada beza dalam Islam. Okey. Yang bezanya dari sudut apa? Dari sudut tanggungjawab. Bukan kelebihan, tanggungjawab. Dari sudut kelebihan tak ada sama. Semua hamba Allah yang berpeluang masuk syurga. Cuma beza dia tanggungjawab. Yang kedua,
kenapa kelebihan dan keistimewaan? Dalam hadis ni dia rujuk pada anak perempuan. Anak perempuan ni tang mana lagi yang beratnya? Kerana nafkah, perbelanjaan anak perempuan ni lebih besar dan lebih lama daripada anak lelaki. Anak perempuan ni lagi berat, lagi besar, lagi banyak, lagi lama. Pak dia kena tanggung dia, kena belanjakan duit untuk dia. Dia punya tanggungjawab tu atas bapak tu lama. Kan? Biar perbelanjaan anak perempuan ni memang lebih lah. Anak perempuan ni, kalau anak lelaki kita beli baju, kita beli seluar. Anak perempuan ni tak bolehlah beli baju, beli seluar saja. Kena beli tudung, kena beli stokin. Banyak. Lelaki ni kita bagi seluar satu, bagi baju satu, selesai. Perempuan ni tudung lah, baju lah, kain lah, stokin lah, stongan lah, apa bala lah. Aurat dia banyak, nak tutup banyak. Benda nak tutup banyak ni, banyaklah nak kena belanja. Kalau tak tutup, kita masuk neraka. Jadi, kalau baju anak lelaki RM10, anak perempuan RM50 tetap lah. Kan? Segala mak neka ada situ. Tapi kelebihan dia besar. Yang ketiga, mendidik anak perempuan lebih susah. Ini tabiat dia. Ini dia punya ketentuan dia. Anak perempuan itu mendidik mereka lebih susah. Dan perkara yang lebih susah, tentu lebih besar pahala. Dari sudut apa? Anak perempuan mesti diasuh dan dididik. Dari sudut yang pertama, yang lebih berat. Auratnya lebih berat, lebih besar daripada lelaki. Itu yang pertama. Yang kedua, pergaulan, ikhtilaf. Pergaulan anak perempuan itu lebih susah. Dia tak boleh pergi mana, dia kena ada mahram, dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar tanpa izin, tanpa ditemani mahram. Saya dah jumpa, bukan semualah. Kalau dia keluar dalam keadaan dia boleh jaga diri. Tapi saya jumpa satu keluarga yang anak dia tak kahwin. Anak dia tak kahwin. Saya jumpa, anak dia tak kahwin. Anak perempuan dia tak kahwin. Bapa dia ni pergi mana-mana dengan anak dia. Jaga. Bapa dia ni jaga. Pergi mana-mana. Anak dia nak pergi jauh-jauh kan. Yang mana jauh-jauh tu, dia akan teman. Nak pergi kursus ke, anak dia nak pergi mana-mana, anak dia teman. Kan? Dia jaga. Anak tu bukan tak boleh jaga diri. Dah besar. Tapi tanggungjawab dia untuk prevent apa-apa yang agama tak bagi. So ini berat bagi anak lelaki. Kalau dia pergi tak apa. Tahu dia bawa balik mai. Anak lelaki-lelaki ni sakan dia boleh bawa balik mai bini. Tak apa-apa pun kita. Tengok-tengok dia bawa balik mai dalam rumah. Kita balik-balik masjid tanya. Perempuan mana? Nentu Poang. Ui. Nentu kau mana? Abang pergi menikah balik mai. Ish, betul pula ni. Tak ada masalah tau. Tapi kalau perempuan buat balik main lelaki, pelik. Pasal kita wali. Mesti kita kena tahu tanggungjawab kita. Lelaki mana? Menantu? Bukan menantu aku. Pasal aku tak angkat. Kan? Nampak? So itu cerita dia. Kemudian tuan-tuan, besarnya bela anak perempuan ni pasal apa? Apabila kita bela anak perempuan kita, dia jadi anak yang bagus, anak yang salihah, anak yang taat, anak yang mutadayyin, anak yang ada agama, religious. Bukan dia mesti ustazah. Artinya dia besar, dia jadi orang wanita mukminah, wanita yang beriman. Orang yang bagus. Of course, dia akan jadi ibu. Dia akan jadi ibu. Kita didik dia elok-elok, dia kahwin, dia melahirkan anak, hasil daripada tarbiyah kita tu, dia didik anak dia, saham tu bersambung sampai kita. Macam mana kita didik aurat dia, pergaulan dia, dia dididik dalam keadaan yang tertib. Esok dia, anak-anak dia dapat anak pula dia didik.
Dia jaga aurat anak dia, dia jaga pergaulan anak dia, macam mana mak dia didik dia, macam mana bapak dia didik dia. Maka apa yang dia buat pada cucu kita tu adalah hasil daripada tangan kita. Tu besar tu. Kalau mak dia dulu, tapi taklah banyak. Tapi saya jumpa ya. Walaupun usia yang singkat ni, macam-macam kita jumpa. Yang mana si ibu tu tak beriman, tapi mari kepada anak perempuan dia beriman. Mungkin Allah bagi hidayah ke apa ke, iman. Kan? Itu adalah wallahualam. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang lain juga disebut apa? Menjaga anak perempuan ni, dalam riwayat Muslim, man 'ala jariyatan hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa damma asabi'ah. Sesiapa yang mendidik anak perempuan hingga ia dewasa. Didik anak perempuan sampai dewasa. Berat dan susah, payah. Kan? Sampai nikah lah. Sampai menikah. Pasal itu bahasa menikah tu, anak perempuan ni sampai dia menikah lah. Bila menikah dia panggil apa? Servis bertukar tangan. Baton, serah baton. Pasal itu wali tu dia ada ijab dan kabul. Dia serahkan anak dia, yang hang pula take over. Laki tu. Jadi dia serah. Pasal itu akak ni banyak bapak-bapak yang dia emotional. Banyak bapak-bapak yang apabila dia akak anak dia menikah, dia agak emosi. Dia menangis, dia tersentuh. Pasal apa? Anak jantan tak? Tuan-tuan bisa tengok tak? Pak dia ikut anak laki dia pergi menikah, dia teriak tak? Tak teriak. Setengah tu tak tengok pun. Selesai lah. Selesai. Berapa kali? Sekali. Bagus. Kemah lagu aku dulu. Dia tak rasa apa. Tapi bila dia duduk pada tempat, dia nak kahwinkan anak dia dengan laki-laki tu, dia mari satu perasaan bercampur bau. Ada 2-3 majlis saya pergi. Kebanyakan bapak-bapak dia menangis. Dia rasa lain. Apatah lagi bapak yang kahwinkan sendiri. Dan saya pujilah bapak-bapak yang dia kahwinkan sendiri ni. Dia tak passing dekat Tok Qadi tu. Saya tanya apa siapa yang tak kahwin sendiri. Saya takut. Takut apa? Takut tersasul. Sekali aku nikah, aku menikah pula. Dia takut. Dia takut. Kan? Tak payah takut lah kan. Kita sebut lah. Kita bagi menikah. Tuan-tuan, saya tanya satu wali. Saya kata beraninya sanggup bagi menikah sendiri ni. Kan? Kahwinkan sendiri. Dia kata apa? Dia kata, kalau saya tak ambil peluang ini, saya tak akad nikah anak saya sendiri, saya mungkin tak akan dapat peluang ni untuk kali yang kedua. Adatnya, anak kita ni, kahwin sekali ya. Taklah, saya kata. Tak apalah ustaz, kali ni dah bagi Tok Qadi. Esok lusa saya pula. Mana tahu dia ni mungkin 5-6 kali kot. Tu dia. Kita tak akan baca macam tu ya. Ini perkahwinan dia. Dan ini hari besar kita nak serah. Lega kita. Pani suami dia tanggung. Itu yang dikatakan besarnya anak perempuan dalam hadis ni. Nabi kata siapa yang mengasuh dan menjaga anak perempuan hatta tablugha jaa yaumal qiyamah. Dia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan dia duduk dengan aku. Dia buat jari. Wa damma asabi'. Nabi mendekatkan jari dia macam tu. Maksudnya dia dengan Nabi berada di satu tempat yang sama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sebut sikitlah secara sepintas lalu berapa benda yang kita boleh amal untuk kita memperolehi atau kita menanggung dan menjaga. Pasal itu tuan-tuan besar. Tuan-tuan jangan rasa bela anak ni satu kerugian atau satu bebanan. Sebab Nabi bagi tahu ni siapa yang tanggung anak dia. Jangan-jangan kita bela anak, kita spend duit untuk anak-anak kita kata balak musibah hang ni makan banyak. Menyusahkan aku, penat pula. Tak, jangan. Semua itu ada pahalanya di sisi Allah. Lebih besar daripada tuan-tuan jamu orang tu dengan jamu anak. Nampak? Yang pertama, ini beberapa benda yang saya petik. Sebenarnya kalau kita nak syarah cantik, tajuk ni sangat cantik. Saya pun pesanan untuk diri saya dan semua.
dalam kita semangat menuntut ilmu, semangat melakukan ibadah, semangat melakukan kebajikan, semangat melakukan macam-macam aktiviti dalam kehidupan kita, fokus kepada tarbiyah keluarga, fokus kepada melahirkan keluarga yang beriman ni, kita jangan kesampingkan. Kadang-kadang setengah orang, dia sibuk urusan ni, dia sibuk urusan ni. Kadang-kadang bagus, ngaji, sembahyang. Tapi dalam soal keluarga ni, dia miss sikit. Dia terlepas pandang. Yang ni kita tak maulah kan. Kita pun takut nak cakap ni, kerana ujian ni dia boleh kena pada setiap orang. Jangan tuan-tuan, jangan. Kita kena, walaupun anak kita dah besar, kita kena tanya. Tambah dalam keadaan sekarang ni, telefon dan sebagainya, kena tanya, pergi mana, kawan dengan siapa, pasal apa balik lambat, kan? Kita kena jaga. Walaupun orang kata ini budaya kolot, ni zaman dulu, kongkong. Tapi ini suruhan agama. Yang ni Allah dan Rasul yang suruh. Bukan kita punya budaya Melayu, kongkong ke apa, tak. Agama suruh tanya. Agama suruh tengok. Jadi saya nak ambil sikit 2-3 benda. Mudah-mudahan benda-benda ni kalau kita amal, Allah beri kepada anak zuriat yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati kita dan menyelamatkan kita daripada neraka. Mungkin saya duk sebut banyak dah. Kita lemah dalam bab-bab lain, tapi mungkin anak inilah yang menjadi punca kita masuk syurga. Nombor 1, tuan-tuan, jangan pernah berputus asa daripada doa. Itu nombor 1. Dalam banyak ayat, bukan satu, dalam banyak ayat Quran, Allah cerita doa Nabi-Nabi. Minta. Nabi pun minta anak Allah bagi elok. Jadi kunci yang paling besar, jangan putus asa, jangan berhenti, jangan kecewa dengan Tuhan. Doa. Kalau tuan-tuan kata, tuan-tuan doa, Nabi-Nabi dulu pun doa. Doa apa? Doa minta anak yang saleh. Dalam surah As-Saffat ayat 100, Allah rakam doa Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kau kurniakanlah kepadaku anak daripada kalangan orang-orang yang saleh. Tu Nabi Ibrahim minta. Surah As-Saffat ayat 100. Kemudian Allah rakam doa siapa? Tadi Nabi Ibrahim. Allah rakam doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun doa. Dalam Ali Imran ayat 38. Dan dalam surah Ali Imran ayat 38, Nabi Zakaria doa, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan habli min ladunka, daripada sisi kurniaan engkau kepadaku, dzurriyyatan thayyibah, anak yang beriman, anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, kan? Sami'ud du'a, mendengar doa-doa kami. Nampak? Kemudian tuan-tuan, kenapa kita perlu berdoa? Kerana ada hadis Allah Ta'ala tidak tolak doa daripada seorang ibu. Nampak? Tu satu. Yang kedua, tip. Ada 4-5 ya. Lepas tu kita tangguh. Nombor 2. Tips nombor 2. Yang pertama tadi doa. Yang kedua apa dia? Bapa atau ibu tu kena jadi saleh. Saleh kita tu, dia memberikan kesan kepada si anak. Dalilnya, di dalam suratul Kahfi ayat 82 yang tuan-tuan baca kemarin. Kemarin Jumaat tuan-tuan baca kan? Allah kata apa? Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kunz. Cerita dia Nabi Khidir buat jidar, dinding. Dalam dinding tu ada kunus, khazanah, ada harta. Jadi tak mau bagi orang curi. Nabi Khidir pergi tolong. Allah suruh tolong anak yatim 2 orang tu. Pergi tolong anak yatim 2 orang tu. Pasal apa? Wa kana abuhuma salihah. Kerana pak depa dulu orang bagus. Jadi dah mati dah pak depa.
hang kena pergi tolong. Macam tu lebih kurang macam tu. Jadi maksudnya apa? Kesalehan kita memberi kesan pada penjagaan Allah anak-anak kita. Macam tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan salih, Allah pelihara anak-anak. Sebab itu kata Sa'id ibnul Musayyib, aku nak anak aku jadi bagus, aku semayang bagi banyak. Bukan anak dia. Dia kata aku nak anak aku bagus, aku tu semayang bagi banyak. Sa'id ibnul Musayyib. Orang tak faham tau. Apa kaitan dia semayang banyak dengan nak anak dia jadi baik? Dijelaskan dalam apa dia? Hadis ni. Apa dalam Al-Kahfi ni? Kata Umar Abdul Aziz. Ni kata Umar Abdul Aziz. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok. Kata Umar Abdul Aziz. Kenal kan Umar Abdul Aziz? Dia kata apa? Ma min mu'min yamut illa hafizahu Allah fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Siapa-siapa yang dia beriman, dia bertakwa, bagus, saleh di dunia, dia mati, Allah Ta'ala akan jaga anak dan cucu dia. Kata Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz kata, siapa orang beriman mati, Allah akan jaga anak dia dan cucu dia. Yang ketiga, tuan-tuan, tips yang ketiga dia, selain daripada doa, kita kena beriman dan kita sebagai bapa tu kena saleh, kena betul-betul elok dia pergi kepada anak kita. Yang ketiga dia, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, mendidik dengan pengetahuan agama. Pada umur 7 tahun, ajak semayang. Latih isi agama ni, maksudnya tuan-tuan bagi agama. Kalau tuan-tuan tak mampu, bawa ke masjid. Hantar sekolah. Pilih isteri yang beriman, boleh ajak. Kan? Orang kita, puasa dia ajak, semayang dia tak apa nak ajak. Kan? Orang kata pasal apa ramai orang boleh puasa tak boleh sembahyang. Ni pula banyak punca pada budak-budak lah. Budak-budak dia ajak sembahyang. Dia ajak puasa. Puasa banyak. Dia tahan tak puasa tak ada baju raya. Hang tak puasa hang tak boleh raya. Hang tak puasa hang tak boleh duit raya. Macam-macam dia gempak budak tu. Budak tu getak perut-perut puasa. Tapi kita tak tekan. Macam mana kita tekan sembahyang tu? Puasa. Baguslah satu bab tu. Setengah sembahyang tu. Kan? Nabi didik. Budak makan tak bismillah pun Nabi tegur. Kita masalah dia, budak. Biar piah budak. Biar piah budak. Budak-budak. Lain kali dia jadi bapa budak, sazali. Tengok sazali banyak-banyak. Kan? Nampak? Okey? Kemudian tuan-tuan, kata Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri. Tidak ada yang lebih menenangkan hati. Aqarru li'ain. Dia guna perkataan aqarru li'ain. Tidak ada yang lebih menyejukkan hati, yang lebih menenangkan hati orang beriman ni, melainkan dua perkara. Satu, ayyara zawjatahu. Dia boleh bini yang salihah. Hasan Al-Basri kata ada dua benda yang menenangkan dan jiwa akan tenang, jiwa akan bahagia. Dua benda. Pertama, dia melihat isteri yang salihah. Wa auladahu muti'ina lillah. Dia ada isteri dan anak muti'in. Muti'. Apa makna muti'? Orang yang taat. Satu orang manusia dia akan seronok apabila ada anak dan isteri yang taat. Tapi sebelum nak taat tu, dia memerlui didikan. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dalam kita mendidik, saya juga nak berpesan, hendaklah kita menyesuaikan dengan umur. Pasal tu ada riwayat kata, pada riwayat salaf, pada umur 7 tahun kamu bermain, pada umur 7 tahun berikutnya kamu berkawan, pada umur 7 tahun berikutnya kamu berteman dan sebagainya. Kata para ulama, salah bagi tahu 7 tahun main, 7 tahun kita bermain, 7 tahun kita berkawan, 7 tahun apa dia? Didikan itu mengikut marhalahnya. Kan? Panjanglah kalau kita nak tahan. Dan yang terakhir, apa dia yang boleh kita ambil dalam mendidik anak-anak ini? Kita memberikan contoh uswah yang lebih baik kepada anak-anak. Dan agama peringat kita. Contoh yang paling baik tu siapa dia? Pak. Nombor 2 siapa dia? Mula pak tu contoh yang baik. Nombor 2 siapa dia? Kawan. Nabi kata,
al-mar'u ala dini khalilih. Agama, akhlak, perangai seseorang itu bergantung kepada kawannya. Melahirkan anak yang saleh memerlukan dia berkawan dengan kawan yang beriman. Rosaknya anak itu apabila berkawan dengan kawan yang tidak beriman. Itu Nabi yang kata. Agama tu dilihat pada kawan dia. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang saleh, memberikan anak yang beriman, anak yang memberikan ujian yang kita masuk ke dalam syurga.